Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita masih lagi diberi satu peluang untuk hidup, masih lagi diberi peluang untuk bernafas, dan insya-Allah kita akan teruskan pembelajaran kita melalui online saja ataupun bahasa Melayu dia secara alam maya dengan subjek tilawatul Quran. Jadi insya-Allah awak semua dah boleh buka Al-Quran, muka surat 515 suratul Hujurat, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-11. Muka surat 515. Baik, jadi insya-Allah Quran dah ada depan muka. Jadi cara dia, Ustaz suka ulang banyak kali untuk awak semua. Biasa kalau baca dekat kelas, Ustaz baca, Ustaz berhenti baru awak baca. Macam tu juga dalam YouTube. Bezanya awak kena stopkan video Ustaz, awak baca dulu. Selesai awak baca, barulah awak teruskan video Ustaz. Begitulah sehingga habis ayat yang ke-11. InsyaAllah kita mulakan kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان
في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Baik, cukup sekadar itu. Ustaz akan bacakan pula kepada awak dia punya pengertian dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memandai-mandai melakukan suatu perkara sebelum mendapat hukum atau kebenaran Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat yang kedua. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara kamu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu menyaringkan suara dengan lantang semasa bercakap dengannya. Sebagaimana setengah kamu menyaringkan suaranya semasa bercakap dengan setengahnya yang lain. Larangan yang demikian supaya amal-amal kamu tidak terhapus pahalanya sedangkan kamu tidak menyedarinya. Ayat yang ketiga. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya semasa mereka berada di sisi Rasulullah SAW, merekalah orang-orang yang telah dibersihkan Allah hati mereka untuk bertakwa. Mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Ayat yang keempat. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar bilik-bilik, yakni tempat ahlimu, wahai Muhammad, kebanyakan mereka tidak mengerti adab dan tata tertib. Ayat yang kelima. Dan kalaulah mereka bersabar menunggu sehingga engkau keluar menemui mereka, tentulah cara yang demikian lebih baik bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat yang keenam. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik yang membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, yakni dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesal dengan apa yang telah kamu lakukan. Ayat yang ketujuh. Dan ketahuilah bahawasanya dalam kalangan kamu ada Rasulullah, maka janganlah kemahuan atau pendapat kamu mendahului pentadbirannya. Kalaulah ia menurut kehendak kamu dalam kebanyakan perkara, tentulah kamu akan mengalami kesukaran. Akan tetapi,
Rasulullah SAW tidak menurut melainkan perkara yang diwahyukan kepadanya. Dan kamu wahai orang-orang yang beriman hendaklah bersyukur kerana Allah menjadikan iman suatu perkara yang kamu cintai serta diperhiaskan di dalam hati kamu dan menjadikan kekufuran dan perbuatan fasik serta perbuatan derhaka itu, yakni perkara-perkara yang kamu benci. Mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang tetap menurut jalan yang lurus. Ayat yang ke-8, mereka dijadikan berkeadaan demikian sebagai limpah kurnia nikmat pemberian dari Allah, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat yang ke-9, dan jika dua puak dari orang-orang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satu berlaku zalim kepada yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika ia kembali patuh, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil, yakni dengan menurut hukum Allah. Serta berlaku adillah kamu dalam segala perkara. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Ayat yang ke-10, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Ayat yang ke-11, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak dari kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain. Ini kerana harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain. Ini kerana harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain. Dan janganlah kamu pula memanggil-manggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Yakni larangan-larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, maka amatlah buruknya sebutan nama fasik kepada seseorang sesudah ia beriman. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat dengan perbuatan fasiknya, maka merekalah orang-orang yang zalim. Jadi insya-Allah dengan 11 ayat yang kita baca sebentar tadi, moga-moga Allah SWT bagi taufik kepada diri ustaz terutamanya dan juga diri awak semua yang sama-sama baca dan sama-sama dengar dan hayati maksud yang kita dah baca sama-sama kan. Sebab itulah ustaz suka bagi tahu dalam kelas ustaz mengajar, bila ada Quran, kalau boleh standby Quran yang ada makna. Bukan sebab apa? Sebab kita nak baca. Bila kita baca, kita dah baca bahasa Arab dia tu, kemudian kita nak tahu apakah cerita, apakah kisah di sebalik ayat-ayat Al-Quran yang kita baca tu. Jadi selain awak semua dapat mahirkan diri awak dengan bacaan Al-Quran, setidak-tidaknya awak tahu apakah yang Allah SWT firmankan di dalam Al-Quran dan betapa relevannya ayat-ayat Al-Quran ni dalam kehidupan kita, sehinggalah kita dah tiada dalam bumi ini dan sehinggalah dunia ini sendiri kiamat. Begitu ajaibnya Quran ini. Jadi insya-Allah setakat itu sahaja daripada ustaz. Kita akan berjumpa lagi kelas seterusnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.